أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا آبدين والدهر الداهدين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليمان وكنا الحكم وعلما وشكنا مع البدى والسبح والطير فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين مع من التأويل اللهم فقهنا في الدين مع من التأويل اللهم فقهنا في الدين مع من التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada malam ini semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Terima kasih banyak-banyak pihak penganjur surah Al-Hidayah dan Bana Saudara Putra di atas kuliah bulanan, yang mana pada hari ini kita akan masuk pengajian di dalam kitab Hidayatus Sibyan, yang mana kita boleh tengok pada muka surat 30, yang mana kita masuk pada tajuk yang baru. Kita membahas mengenai babu zakat, yakni mengenai bayar zakat. Muslimi dan muslimat sidang penonton sekalian, baik, pada malam ni kita akan khusus membahas tentang zakat. Jadi sebelum kita masuk
kepada kitab kita pada malam ini, biar kita faham dulu. Bila kita sebut zakat, zakat ni apa dia? Zakat ni kalau tengok daripada sudut pengertian, yang mana pengertian zakat ini menurut bahasa, dia ada dua. Daripada sudut makna, daripada sudut bahasa dan juga daripada sudut istilah syarak. Dalam menurut bahasa, zakat ni dipanggil berkembang ataupun bertambah. Itu dipanggil zakat. Ada orang Arab mengatakan zakat az-zar'u. Zakat az-zar'u. Ketika mana az-zar'u, ketika mana tanaman-tanaman itu berkembang ataupun bertambah. Biasanya kita tengok bila kita tanam sesuatu pokok, maka dia berbuah, bercabang, berjambak, bermekar. Kalau kita tengok buah tu sudah ranum, buah tu sudah berkembang, itu dipanggil tanaman itu berkembang ataupun tanaman itu bertambah. Maksudnya benda yang bertambah itu daripada sudut istilah, daripada sudut bahasa dipanggil zakat. Kadang-kadang zakat ni juga disebut dengan kata suci, sebab dia berdasarkan firman Allah Subhanahu Taala. Allah Taala kata di dalam surah Asy-Syams ayat 9, Allah Taala kata qad aflaha man zakkaha. Allah Taala kata apa? Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikannya, yakni jiwa itu. Allah Taala kata lagi qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntung orang menyucikan dirinya dengan beriman kepada Allah Taala. Jadi zakat ni juga disebut dengan makna puji. Maksudnya makna memuji. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata fala tuzakku anfusahum. Anfusakum, maka janganlah menganggap dirimu suci. Itu kata Allah. Jadi makna-makna yang sebut tadi, dia telah menunjukkan zakat ini makna ke arah kesolehan, benda-benda yang kesolehan. Jadi harta yang kita keluar di dalam syarak itulah dipanggil zakat. Kerana apa? Kerana zakat ini ialah menambahkan barang apa yang kita keluarkan. Jangan risau, ada orang ni takut keluar zakat, takut rugi. Tidak tuan-tuan, zakat yang kita keluar itu dia menambahkan harta kita. Tak ada lagi saya dengar orang keluar zakat ni bankrupt, orang keluar zakat ni muflih, orang keluar zakat ni jatuh fakir miskin. Saya tak pernah dengar lagi. Tu. Kalau dia jatuh miskin, muflih disebab dia keluar zakat, itu berbohong. Sebab Allah Ta'ala sendiri beri jaminan yang mana orang yang keluar zakat, Allah menambahkan rezeki dia. Kalau dia keluar duit, keluar harta, Allah tambahkan lagi duit dan harta dia. Dan bila kita keluar zakat ni, dia dapat jauhkan harta kita daripada bencana-bencana ataupun musibah. Sebab apa? Kadang-kadang kita buat baik ni tuan-tuan, dia boleh mengelakkan kita daripada terkena musibah ataupun bala. Contoh, saya bagi satu contoh. Kalau seandainya pada hari ini sepatutnya kita mati, tapi disebabkan hari ini juga kita bersedekah kepada Allah, niat semata-mata kerana Allah, Allah tunda tarikh kematian kita. Tak mati kita hari itu. Contoh mudah kita faham seperti kemalangan ataupun ditimpa pokok kayu dan sebagainya. Saya pernah satu kali saya teringat berkaitan dengan zakat dan sedekah ni. Dan apabila kita buat baik ni tuan-tuan, Allah Ta'ala dengan kuasa dia, dia boleh menunda ajal maut kita, walaupun perkara itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh, pada satu hari saya pernah nak pergi mengajar pada waktu malam maghrib lah, kuliah maghrib di satu surau di Rawang, yang mana pada waktu tu saya pergi naik motor. Jalan gelap pada waktu tu. Bila sampai di tengah perjalanan, saya perasan saya tertinggal kopiah. Saya tak bawa kopiah nak pergi kuliah gitu. Jadi pada waktu tu saya pun fikir sempat lagi kot nak patah balik ke rumah ni ambil kopiah. Saya pun U-turn lah, patah balik ke rumah nak ambil kopiah. Lepas balik ke rumah ambil kopiah semua, kemudian naik motor balik, pergilah ke surau yang berada di sekitar Rawang tersebut. Sampai di tengah perjalanan baru saya perasan, di depan sedikit yang saya berhenti teringat kopiah yang saya tertinggal tu, di depan tu ada satu pokok yang tumbang, tertimpa satu kereta, yang mana pokok tu tumbang tu dalam keadaan mengerikan.
Sampai ada orang dalam kereta tu hampir-hampir membawa maut. Saya duk fikir kalau aku teruskan perjalanan tadi, aku yang kena. Aku yang kena tempat tu. Bukan kereta ni, aku yang kena. Sebab pada waktu tu aku berhenti seketika sebelum daripada tempat kejadian tersebut. Apa saya nak cerita di sini? Sebelum kejadian tersebut, pada tengah hari saya pernah keluar duit sedikit beri derma pada orang fakir miskin. Saya keluar sikit duit, saya bagi pada fakir miskin. Saya doa pada waktu, ya Allah, permudahkanlah urusan aku, murahkanlah rezeki aku dan keluargaku, elokkanlah aku daripada bencana dan bala. Rupa-rupanya dengan asbab itu ataupun wallahu a'lam lah, disebab Allah Ta'ala kita buat baik, Allah Ta'ala jaga kita daripada musibah dan bala bencana tersebut. Manalah tahu tuan-tuan hari ni tuan-tuan keluar zakat, tuan-tuan pergi bersedekah pada orang fakir miskin. Sepatutnya tuan-tuan kena musibah hari ni, tapi Allah Ta'ala elok disebab kebaikan yang kita lakukan. Jadi oleh sebab itu kata ulama, apabila kita keluar zakat, dia boleh menambahkan barang yang kita keluarkan dan boleh menjauhkan harta tersebut daripada terkena musibah dan sebagainya. Muslimin dan muslimat sidang penuntut sekalian, Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Wa atuz zakat. Ayat surah Al-Baqarah ayat 43. Allah Ta'ala kata, dan berikanlah zakat. Allah Ta'ala suruh kita ni keluar zakat. Allah Ta'ala kata lagi dalam Quran, khuz min amwalakum sadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat daripada harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Nabi kata apa lagi? Zakut amwalakum bizakah. Bersihlah hartamu dengan zakat. Tuan-tuan dirahmati Allah, cuba kita perhatikan, mungkin harta yang kita milik pada hari ini mungkin ada yang bercampur yang tidak baik. Jadi zakat ni ialah tugas dia ialah nak membersihkan harta kita yang lain. Yang mana ibarat kata, kalaulah kita belajar di dalam kelas tu ada 42 orang anak murid ataupun 42 orang pelajar. Dalam kelas tu ada 2 orang pelajar ni yang jahat, perangai dia cukup jahat, memang syaitan betul dia ni. 2 orang ni memang geng jing lah, boleh kata macam tu. Maka pihak sekolah pun tak tahan dengan 2 orang ni, ambil keputusan dia berhentikan 2 orang pelajar tadi, yang jahat tadi. Supaya apa? Supaya dia jangan mempengaruhi 40 orang pelajar yang tinggal lagi. Ni supaya tidak terikut-ikut dengan 2 orang tadi, geng jing tadi. Jadi untuk menyelamatkan 40 pelajar lagi supaya tidak terikut-ikut 20 orang tadi. Jadi samalah dengan zakat. Zakat ini ialah untuk nak membersihkan sisa-sisa baki-baki yang tidak elok, yang tidak baiklah yang ada pada simpanan dan harta kita tersebut. Muslimin dan muslimat sidang penuntut sekalian, zakat ni apa dia tuan-tuan? Biar kita kena faham. Zakat ni apa dia? Ialah zakat ni ialah perkara yang boleh membersihkan dosa kita. Tuan-tuan, antara amalan yang kita perlu cari, antara amalannya ialah sesuatu yang boleh menghapuskan dosa kita. Antara perkara yang boleh hapus dosa kita seperti mana kita ambil wuduk, kita solat, kita pergi haji, pergi umrah, kita buat baik dengan orang, kita sedekah, kita hubung silaturahim. Dan antaranya perkara yang boleh menghapuskan dosa kita ialah kita keluarkan zakat. Zakat ni juga dia boleh mengembangkan harta kita. Jangan risau, dia boleh beranakkan dan dia boleh mengembangkan, boleh menambahkan harta-harta kita. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu menurut daripada sudut bahasa. Daripada sudut menurut syarak pula, zakat ini ialah hak yang wajib pada harta tersebut. Contoh, kita ada harta ni bukan keseluruhan hak kepunyaan kita, dia ada juga hak-hak orang lain. Kalau mengikut mazhab Syafi'iyah, iaitu mazhab kita lah, mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat ini adalah nama untuk barang yang kita keluarkan untuk itu barang yang kita keluar untuk harta ataupun badan. Kalau berkaitan dengan harta dipanggil zakat harta, kalau berkaitan dengan badan ataupun diri manusia dipanggil zakat fitrah. Zakat ni kita bayar kepada pihak yang tertentu, bukan sewenang-wenangnya kita beri kepada orang ramai. Sebab kita ada title seperti mana dapat golongan asnaf tadilah. Jadi tuan mati Allah, antara hikmah kita berzakat ini, dia
sesuai dengan manusia dalam berrezeki. Dalam kita berrezeki ni, dia ada kaitan dengan manusia dan rezeki. Jadi setiap apa yang kita perolehi daripada pekerjaan ini merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Seperti mana Allah Taala sebut di dalam surah An-Nahl ayat 71, Allah Taala kata wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fil rizq. Allah Taala kata, dan Allah melebihkan sebahagian kamu atas sebahagian lain dalam hal rezeki. Jadi maksudnya Allah Taala nak jelas di sini, Allah Taala beri kelebihan masing-masing orang di atas sebahagian orang lain. Sebab itulah terhormat Allah, dalam kita hidup di muka bumi ni, kita perhati ada orang ni orang kaya, ada orang ni orang miskin. Jadi Allah Ta'ala mewajibkan kepada orang kaya supaya beri zakat kepada orang miskin. Itu adalah hak kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang tetapkan ialah Allah, bukan para nabi, bukan para rasul, bukan malaikat dan sebagainya. Allah yang tetapkan hukum tersebut. Tu. Bila kita keluar zakat, tuan-tuan, dan kita keluar tu dengan sukarela, kita mahu memberi dan tidak mahu menuntut balasan. Itulah sepatutnya. Antara hikmah yang pertama kita keluar zakat ialah kita dapat jaga dan benteng harta kita daripada penglihatan orang dan daripada tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan. Tuan-tuan, bila kita keluar zakat ni, Allah Ta'ala pelihara harta yang kita punya tu. Kadang-kadang bila kita kaya ni, ramai orang dengki, tuan-tuan. Bila orang dengki, ramailah kaki nak buat jahat ni. Sama ada jahat daripada sudut zahir ataupun batin. Kalau daripada sudut zahir buat jahat, contoh seperti mana nak pergi mencuri ke, nak pergi rosak bahagian harta kita ke dan sebagainya. Bila kita selalu suka keluar zakat, harta yang kita punya tu Allah Ta'ala jaga betul-betul. Ibarat ada security. Siapa yang boleh jaga? Allah yang jaga rumah kita. Sepatut rumah kita ni tidak dibakar oleh orang jahat. Tapi kalau kita ni jenis tak mahu keluar zakat, kita ni kedekut pula, haji bakhir kedekut pula, jadi orang ni mudah nak pergi bakar rumah kita. Tidak ada perlindungan daripada Allah SWT. Tetapi berbeza, orang yang suka keluar zakat, Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala buat benteng supaya jaga harta kita daripada tangan-tangan orang jahat. Allahu Rabbi, ini merupakan satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi orang yang selalu keluar zakat. Nabi kata apa? Nabi bersabda, hassanun amwalakum biz zakat, bentenglah harta-harta kalian dengan zakat. Allahu Rabbi, Allah jaga harta kita ni, tuan-tuan Allah. Dan antara hikmah yang kedua, kita berzakat ini, kita dapat menolong orang fakir miskin, orang susah dan orang yang memerlukan. Tuan-tuan, cuba kita keluar pergi ke bandaraya, keluar pergi ke kampung-kampung, cuba perhati, cari orang yang susah. Kita cari orang susah. Jangan sampai orang susah pergi cari kita. Pada hari ini terbalik. Pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman khalifah dahulu, sama ada khalifah pertama, kedua, ketiga, mereka seorang pemimpin, mereka pergi cari orang susah ni. Pada hari ini ada tak pemimpin pergi cari orang susah? Bahkan orang susah pergi cari pemimpin. Contoh, nak minta borang bantuan, nak minta bering dan sebagainya. Jadi orang susah pergi jumpa YB, ketuk pintu rumah YB tak nak buka. YB tolong tanda tangan ni, tolong cak borang kami ni, nak dapat borang sekolah, bantuan sekolah. YB tak nak layan. Jadi hari ini terbalik. Zaman Rasulullah SAW dulu, orang Muslim seperti berlaku di Turki, antara adat mereka ni, mereka cari orang susah. Mereka cari rakyat-rakyat mereka yang susah, beri bantuan selayaknya. Jadi oleh sebab itu, dengan cara mengeluarkan zakat ini, kita dapat menolong, membantu kehidupan orang susah. Kita beri keperluan apa yang mereka tidak cukup. Sama ada daripada sudut pakaian, sama ada daripada sudut makanan, sama ada daripada sudut bantuan kelengkapan, sama ada daripada sudut dan bantuan asas dan sebagainya. Banyak benda yang kita boleh bantu mereka ni melalui dengan berzakat. Muslimin dan muslimat sidang betul-betul sekalian. Dan juga bila kita berzakat ini, kita dapat menolong mereka untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Kadang-kadang orang susah ni hidup di dalam kelemahan. Bila mereka lemah, mereka tak mampu, mereka rasa hina, merana. Jadi bila kita keluar zakat, kita dapat membangkitkan semangat mereka balik. Kita dapat memuliakan mereka balik.
Dengan zakat ni jugalah kita dapat melindungi masyarakat kita daripada sifat fakir. Dengan cara berzakat, kita dapat ajar diri kita, dapat didik diri kita daripada sifat fakir kedekut. Sebab apa? Orang fakir kedekut ni antara satu bala Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita berzakat ni juga, kita dapat membantu negara kita daripada tidak kemampuan dan kelemahan. Kadang-kadang negara ni ada contoh seperti Covid, contohlah. Alhamdulillah di Malaysia ni kerajaan dapat membantu rakyat yang di dalam kesusahan, beri bantuan beringka, beri bantuan apa-apalah yang B40, M40. Semua ada bantuan hari ni, alhamdulillah. Tapi jikalau satu kerajaan ataupun negara tersebut tak mampu nak beri bantuan kepada rakyat yang dalam kesusahan dan kelemahan, maka orang-orang kaya inilah yang membantu negara di dalam menguatkan balik kelemahan tersebut. Contoh, negara tak ada dana dah nak beri zakat kepada orang fakir miskin, maka orang kaya inilah yang sebagai benteng dan bantuan tulang belakang kerajaan untuk membantu orang-orang yang susah. Jadi yang lemah jadi semangat balik, yang hina jadi mulia balik. Itu antara kelebihan kita berzakat. Jadi kelompok-kelompok yang diwajibkan di dalam masyarakat kita untuk berzakat, dia dapat beri jaminan kepada orang fakir dengan cara kita sediakan keperluan asas kepada mereka. Ini muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah Nabi SAW dia pernah bersabda. Nabi kata apa? Allah memfardukan kepada orang muslimin yang kaya harta mereka sesuai dengan kadar yang boleh mencukupi orang-orang muslimin yang fakir. Nabi kata orang kaya ni yang Allah Ta'ala beri rezeki, beri harta pada mereka ni, dia bersesuai dengan keadaan setempat yang dia duduk tu dengan mencukupi orang fakir miskin. Dan Nabi kata orang-orang fakir tidak akan menderita ketika mereka lapar ataupun telanjang. Kalulah orang kaya ni dia menunaikan tanggungjawab dia, orang fakir miskin dalam kampung dia, dalam tempat dia tidak akan merana, tidak akan di dalam kesusahan. Sebab apa? Ada orang kaya yang baik, dia menginfakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu mereka ni. Tapi Nabi kata kecuali kerana perbuatan orang-orang kaya. Kalau ada orang kaya dalam kampung tersebut tapi ramai orang fakir miskin. Orang kaya ada dan tapi orang fakir miskin pun ramai dalam kampung dia. Sebab apa? Kerana kejahatan orang kaya tersebut. Maka kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya Allah akan mengazab mereka dengan keras dan menyeksa mereka dengan seksa yang cukup pedih. Allahu Rabbi, jangan kita bangga dengan kita kaya ni tuan-tuan. Dia buat live dalam Facebook, duk tayang rumah kita, duk tayang kereta. Tapi bila sampai masa perlu bantuan masyarakat, perlu beri pertolongan, senyap. Tak ada live, tak ada Facebook dan sebagainya. Allahu Rabbi. Sebab itulah tuan mati Allah, kita kena jaga. Nabi kata lagi dalam satu hadis, Nabi kata apa? Wailun. Nabi kata celakalah atas orang-orang kaya kerana orang fakir pada hari kiamat. Ada orang kaya ni di hari kiamat dia masuk neraka sebab kerana orang fakir miskin. Orang fakir miskin dia akan kata pada hari kiamat, wahai Tuhan kami telah dizalimi ke atas hak-hak kami yang telah engkau tentukan kepada mereka sebagai kewajipan pada mereka. Ya Allah, ya Tuhanku, orang fakir miskin kata, ya Allah, orang kaya tadi dia tak tunai tanggungjawab dia untuk keluar zakat kepada kami. Sepatutnya hartanya mereka tu ada hak untuk ke atas kami. Jadi orang fakir miskin mengadu kepada Allah pada hari kiamat tersebut. Dia mengadu kepada Allah. Allah Ta'ala kata apa? Demi keagunganku dan kebesaranku, sesungguhnya aku akan menjauhkan mereka daripadaku. Allah Ta'ala tak izin, Allah Ta'ala tak berkenan untuk dekat-dekatkan orang kaya tadi kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Bila kita jauh daripada Allah, Allah pula tak ingin duduk bersama dengan dia. Allahu Rabbi, nampaknya Allah Ta'ala kata wailun. Mula-mula Allah Ta'ala kata celakalah orang macam ni. Kemudian Nabi SAW kata, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin dan meminta-minta dan menahan diri. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dalam harta yang kita milik pada hari ini, kita kena ingat ada hak orang fakir miskin. Dan sedikit lagi, pada hari ini kalau kita perhati tuan-tuan rahmati Allah, ada orang mudah-mudah senang-senang dia ambil zakat melalui hak orang lain. Atas dasar nama wallahu a'lam lah, mungkin atas dasar zakat pendapatan, zakat harta.
Padahal gaji dia belum sampai tahapnya perlu dikeluarkan zakat lagi. Dalam urusan zakat ni kita kena hati-hati. Kita kena berhati-hati. Kita tak boleh zalim kepada orang kaya yang tak wajib zakat, tapi kita kata wajib zakat. Dan kita tak boleh zalim kepada orang kaya, dan kita tak boleh zalim kepada orang fakir miskin pun kita tidak boleh. Dan sebab kita kena faham betul-betul ilmu zakat ni. Zalim pada orang fakir miskin ni apa dia? Ialah salah membahagikan. Dan orang fakir tidak dapat, tapi orang lain pula dapat. Hanya tu. Tu. Zalim pada orang kaya ni pun tak boleh, zalim pada orang miskin pun tak boleh juga. Dua-dua tak boleh. Jadi seandainya kita tergolong diizinkan oleh Allah Ta'ala, insya-Allah, kalau kita tergolong orang yang diwajibkan zakat, maka bermakna Allah Ta'ala akan melimpahkan rezeki kepada kita semua, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan hikmah zakat yang ketiga, bila kita keluar zakat, Allah Ta'ala akan sucikan hati daripada penyakit kikir dan bakhil. Tu dia akan jaga kita, sucikan diri kita daripada bakhil kedekut lah. Dan tu, dan dengan zakat ni lah dia boleh ajar kita daripada untuk memberi dan berderma, supaya kita bukan setakat kita memberi atas dasar zakat sahaja, tapi kita juga memberi atas dasar ukhuwah, persaudaraan dan sebagainya. Bila kita wujudkan situasi tersebut, maka wujudlah suasana silaturahim antara orang fakir dan miskin, orang fakir miskin dan orang kaya, dan wujudlah persaudaraan dan wujudlah cinta di dalam masyarakat kita. Dan muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hikmah yang keempat, dan kita keluar zakat ni, dia dapat mendidik kita bersyukur terhadap nikmat harta yang kita miliki pada hari ni. Oleh sebab itulah harta yang kita dapat hari ni merupakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya ulang banyak kali, harta yang kita milik hari ni bukan semua harta milik kita. Dia ada hak-hak orang yang memerlukan. Sebab di akhirat esok kita kena jaga-jaga, berhati-hati. Yang mana di akhirat esok Allah Ta'ala akan tanya dua soalan. Benda lain satu soalan, tapi kalau berkaitan dengan harta, Allah Ta'ala akan tanya dua soalan. Di mana engkau dapat dan ke mana engkau dapat dan ke mana engkau belanjakan. Allah Ta'ala akan tanya dua soalan. Sebab itulah kita kena tunaikan zakat. Sebab setiap apa yang kita milik pada hari ini, Allah Ta'ala akan hisap satu persatu di akhirat esok. Sebab itulah Nabi SAW, dia risau umat dia kaya. Nabi risau umat dia kaya. Sebab apa? Orang kaya ni tuan-tuan, bukan tak salah pun nak jadi kaya, tak salah. Tapi Nabi risau umat dia kaya. Kerana bila kita kaya, menyebabkan kita lambat masuk syurga. Nabi risau macam itulah. Kerana ditahan daripada mahsyar, ditanya oleh Allah Ta'ala satu persatu. Duitmu kamu dapat ni daripada mana ni? Kereta kamu daripada mana ni? Satu-satu Allah Ta'ala tanya, menyebabkan Nabi risau umat dia lambat masuk ke dalam syurga. Adapun orang fakir miskin yang soleh, yang beriman, tak ada apa Allah Ta'ala nak tanya dia di akhirat esok, tak ada apa. Dan masuk syurga dia dalam keadaan aman dan cepat. Jadi kalau orang kaya yang mana mereka ni banyak harta, jadi menyebabkan lambat sedikit masuk syurga. Allahu Rabbi, tuan-tuan mati Allah SWT. Jadi itu antara hikmah-hikmah yang mana kita berzakat. Boleh faham dah? Dan kewajipan zakat ni kita kena faham. Zakat ni salah satu 5 rukun daripada Islam, yang mana merupakan perkara yang wajib kita kena laksanakanlah. Dan zakat difardukan bila? Iaitu difardu di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah, setelah mana difardunya kewajipan berpuasa di bulan Ramadan dan zakat fitrah. Tapi ada orang tanya, Ustaz, zakat ni wajib tak kepada para Nabi? Zakat ini tidak wajib kepada para Nabi. Ini dengan ijma' ulama'. Sebab apa? Zakat fitrah ni, bila kita panggil zakat fitrah, ialah dipanggil alat penyucian orang yang barangkali kotor. Dan ada pun para Nabi ni dia bebas daripada kekotoran. Dalam Al-Quran, zakat ni sering digandikan dengan solat. Disebut dalam Quran lebih kurang 82 tempat ada sebut zakat dan solat. Ini nak menunjukkan kesempurnaan antara zakat dan solat. Sebab itulah kalau kita tanya kenapa diwajibkan zakat, zakat wajib kerana kitabullah, kerana sunnah Rasulullah SAW, kerana ijma' umat Islam. Adapun atas sebab-sebab kitabullah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa aqimus solah wa atuz zakat. Dan laksanakanlah solat dan tunaikan zakat. Dan antara ayat-ayat
atas dasar sunnah Nabi SAW. Nabi kata bunya Islamu ala khamsin minha ita'uz zakat. Nabi kata Islam itu dibangun atas 5 perkara dan antaranya memberi zakat. Itu kata Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ni dia pernah mengutuskan Muaz bin Jabal pergi ke negeri Yaman. Nabi kata kepada Muaz, aku pesan pada kamu, kamu beritahu kepada penduduk-penduduk Yaman. Nabi kata apa? A'limhum anna Allah qad iftarad a'limhum anna Allah qad iftarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fataraddu 'ala fuqara'i. Beritahulah mereka bahawa Allah mewajibkan mereka sedekah yang diambil daripada orang-orang kaya mereka kembali kepada orang fakir miskin. Jadi sebab itulah termata Allah dengan ijma' ulama mengatakan zakat ni adalah wajib. Dari para sahabat pun dah memerangi mereka yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sebagai kesimpulan dan pengakhiran kuliah kita pada hari ini, kita kena berjaga-jaga dan berhati-hati. Dia ada hukuman bagi orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Yang mana di dalam kitab kita pada hari ini, dalam kitab kita menyebut qala musannif rahimahullah taala. Nah, dia mengatakan apa? Babu zakat. Dia kata babu zakat ini suatu bab pada menyatakan zakat. Firman Allah, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat. Bermula seksa neraka bagi segala musyrikin yang tidak memberi mereka akan zakat. Jadi Allah Ta'ala sediakan lubang neraka bagi orang yang tak mahu mengeluarkan zakat. Maka menama Allah Ta'ala akan mereka tiada memberi zakat itu dengan musyrikin. Dan Allah Ta'ala gelarkan orang tak mahu keluar zakat ni orang musyrikin, orang yang sekutukan dengan Allah. Sebab apa? Dia ingkar perintah Allah Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nah, dan janganlah engkau sangka akan segala mereka yang bakhil mereka dengan barang yang mendatang akan mereka oleh Allah daripada kurniaan, daripada beberapa harta kebajikan bagi mereka, tetapi iaitu jadi kejahatan bagi mereka. Jangan kita duk sangka harta yang kita milik hari ni semuanya baik untuk kita. Dan kita duk rasa bagus dah tak keluar zakat. Kita rasa kebaikan dah bila kita tak keluar zakat, tapi sebenarnya kita tak keluar zakat itu harta yang kita milik menjadi satu kejahatan untuk diri kita. Bagi mereka lagi akan diulang daripada leher mereka dengan dia pada hari kiamat. Harta yang kita milik kita tak mau keluar zakat, Allah jadikan satu kalung gantung pada leher kita. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yakznizuna al-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Bermula segala mereka yang menaruh mereka akan emas dan perak dan tiada menafkah mereka akan dia pada suruh Allah Ta'ala dan tiada diberikan zakat, maka cetera olehmu ya Muhammad akan dia. Jadi tuan mata Allah, siapa-siapa yang ada emas dan perak, maksudnya dia ada simpan emas lah ataupun dia simpan perak, dan bila sampai haul cukup nisab dia tak nak keluar zakat. Tu dia, ini cerita dia. Kisah dia tak nak keluar zakat. Jadi antara balasan yang Allah Ta'ala beri di akhirat esok ialah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, siapa-siapa yang simpan emas ataupun perak yang tidak mahu infak ke jalan Allah dalam bentuk zakat, maka Allah Ta'ala beri kabar gembira untuk diri dia. Dalam hadis lain sebut mereka akan mendapat azab yang cukup pedih. Ingat pada hari kiamat Allah Ta'ala kata emas dan perak akan dipanaskan di dalam neraka jahanam. Dia ambil emas perak kita tu, dia panas dalam neraka, dia lenturkan. Macam kita lah, kita ada tembaga, kita lentur dalam api, kemudian dia jadi satu bentuk, kemudian Allah Ta'ala setereka, maksudnya dimenterikan, disetereka dahi, diseterekakan lambung, diseterekakan punggung mereka. Kemudian Allah Ta'ala kata, kemudian malaikat kata pada mereka, inilah harta benda yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan selama ni. Allahu Rabbi, harta kita sendiri tu kata kepada kita. Tu. Dan kemudian kalau kita tengok dalam kitab kita hadis yang seterusnya, dan sabda Nabi SAW pernah satu kali, maka cetera akan olehmu ya Muhammad akan mereka itu dengan seksa yang amat pedih. Satu hari pernah para sahabat dia minta Nabi cerita apakah seksa-seksa yang pedih bagi orang yang tak mahu keluar zakat. Nabi SAW bersabda, ma min ahadin li'a yu'addi zakata mali illa ja'a yaumal qiyamah
syuja'an min narin fatukwa biha jabahatuhu wa jinbuhu wa zahruhu. Artinya tiada daripada seorang yang tiada memberi ia seorang akan zakat hartanya, melainkan didatang oleh pada hari kiamat akan ular daripada neraka. Maka cucuk, yakni patuk dengan dia ular, akan ubun-ubunnya seseorang yang tak mahu keluar zakat, dan rusuknya orang tak mahu keluar zakat, dan belakangnya orang tak mahu keluar zakat. Allahu Rabbi, tu rahmati Allah. Dalam hadis ni ada satu hadis lain disebut dalam Imam Tirmizi dan Abu Hurairah. Nabi kata siapa-siapa yang Allah Ta'ala bagi kurniakan harta kepada dia, kemudian dia tak mahu keluar zakat, maka hartanya akan jadi ular botak. Ular botak ni maksudnya dalam istilah suja'an aqra. Suja'an aqra maksudnya ular botak yang ada lahu zabitani, yang ada dua titik di atas kepala dia. Pernah tengok ular sawo ataupun ular senduk, dia ada macam ada titik atas kepala. Tapi suja'an aqra, dia kepala botak dan dia ada dua titik di atas kepala dia. Dan kemudian ular ni pula dia akan belik tubuh badan orang yang tak mahu keluar zakat, dan kemudian dia ambil leher-leher orang tak mahu keluar zakat. Kemudian ular ni akan bercakap kepada orang yang tak mahu keluar zakat. Dia kata, akulah hartamu, akulah simpananmu. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata, jangan kamu kedekut bakhil dengan harta yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu. Mereka duk sangka bakhil itu ialah baik bagi mereka. Nabi pesan kepada kita, jangan kita rasa kedekut, kita rasa rugi keluar zakat. Kita duk sangka benda ni baik untuk diri kita. Padahal harta mereka bakhil itu akan jadi kalung pada leher mereka pada hari kiamat. Allahu Rabbi. Harta yang kita kedekut tu, harta yang kita bakhil tu akan jadi satu kalung dan akan digantung pada hari kiamat. Dan ada satu riwayat yang lain, tuan-tuan mati Allah SWT boleh tengok dalam dan hikmah tersebut. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, itu antara azab-azab yang berada di akhirat. Dan last sekali sebagai kesimpulannya, orang yang tak mahu keluarkan zakat, antara azabnya di dunia, antara hukuman dia di dunia atau kepada individu di atas kecuali dia, contoh hidup atas dunia dia ambil harta zakat orang lain, maka antara hukuman dia ditakzirkan dia, dan kemudian dia kena ganti balik nilai dan harganya dia ambil tersebut. Jadi pihak penguasa pada waktu tu boleh ambil tindakan dan boleh merampas harta tersebut dengan secara memaksa. Tapi kata ulama, jika dia tak mahu keluar zakat ni kerana ingkar, memang betul dia ni tak nak keluar zakat, betul dia lawan kata Allah SWT, dia memang keluar zakat ni dia tak mahu, maka kata ulama dia tergolong dalam golongan orang yang kufur. Dia boleh dibunuh seperti mana orang kafir murtad, sebab kewajipan ini telah diketahui secara umum. Sebab zakat ni memang kita tahu secara umum dah. Jadi kalau ada satu kelompok yang tak mahu keluar zakat, para sahabat ni dia memerangi golongan mereka tersebut, seperti mana yang dilakukan para sahabat khalifah yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, demi Allah, aku akan memerangi orang yang memisahkan antara solat dan zakat. Zakat adalah hak harta. Demi Allah, kalau mereka tidak mahu membayar zakat kambing selama ini mereka bayar kepada Rasulullah, aku akan memerangi orang yang tidak mahu membayar zakat. Itu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi berdasarkan hadis ni lah, maka para ahli ulama sepakat mengatakan, jika satu orang dalam kelompok tak mahu keluar zakat, maka diperangi mereka, maka pemimpin wajib mengambil tugas memerangi mereka tersebut. Dan ada pun orang yang tak mahu keluar zakat kerana dia ni jahil, dia baru masuk Islam, dan kerana dia fakir miskin, maka mereka tidak tergolong di dalam golongan orang kafir. Jadi oleh sebab itu, kita kena jaga diri kita daripada diseksa oleh Allah Ta'ala, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dan insya-Allah tuan-tuan mati Allah, minta maaf masa sedikit, kita berhenti setakat tu dulu. Insya-Allah ada masa dan ruang kita akan sambung lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'alma yanfa'una wa zidna min rahmatika ya rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi